Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Mazlan bin Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kebagu. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan, Ahli Jawatan Kuasa Kerja Kem Bestari Solat Peringkat Sekolah Kebangsaan Kebagu bagi tahun 2021, Barisan Hakim, Barisan Fasilitator, semua peserta serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Peresmian dan Taklimat Kem Bestari Solat Peringkat Sekolah Kebangsaan Kebagu bagi tahun 2021. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul dalam Majlis Peresmian dan Taklimat Kem Bestari Solat Peringkat Sekolah Kebangsaan Kebagu bagi tahun 2021. Hadirin hadirat sekalian, bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita merafakkan tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Nasib bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr wa nas'aluka azimata rusd wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa na'udzubika min syarri ma na'lam wa ma la na'lam wa nas'aluka min khairi ma na'lam wa nastaghfiruka mimma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Pada hari yang berbahagia ini, kami berhimpun bersama-sama untuk meraihkan majlis peresmian Kem Bestari Solat SK Kebagu 2021 yang akan diadakan secara maya. Semoga kem ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancang dan mendapat keridhaan-Mu ya Allah. Kami mengharapkan semoga kem ini dapat membantu kami serta anak-anak murid kami untuk melakukan ibadat solat dengan betul dan sempurna mengikut rukun dan syarat-syaratnya insya-Allah. Allahumma ya Rabbal Alamin. Makmurkanlah kesepakatan kami ini dengan limpahan rahmat kasih-Mu. Perteguhkanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim antara kami. Jadikanlah kami bangsa yang taat kepada perintah-Mu, kuat berusaha, kuat beribadat dan mampu menghadapi segala cabaran, serta ingin terus maju ke hadapan sesuai dengan peredaran zaman. Jauhilah kami dari segala sifat mazmumah, hasad dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa bencana kepada kami. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan perpisahan ini perpisahan yang dipelihara daripada segala bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nasib atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita akan mendengar ucapan alu-aluan oleh Puan Noraini Damin, Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Kebagu. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Guru Besar SK Kebagu Encik Mazlan bin Osman, rakan-rakan penolong kanan, ustaz-ustazah, guru-guru dan seterusnya anak didik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
terlebih dahulu diucapkan terima kasih kepada penanti agama dan syabas dan tahniah kerana telah berjaya mengadakan program Kem Bestari Solat yang diadakan secara maya. Jika sebelum ini diadakan secara bersebuka, tahniah diucapkan dan diharapkan semoga perjalanan kem ini berjalan seperti yang dirancang dan mendapat kerjasama daripada murid-murid dan seterusnya ibu bapa. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Aini Damin atas ucapan itu sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada sampannya, tak berkat jika ada ilmu tiada amalnya, dan tidak sempurna jika ada majlis tapi tidak ada yang berbicara. Oleh itu, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Mazlan bin Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kebagu untuk merasmikan majlis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam JPN Sabah. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16. Katakan ya kepada 10 terbaik. Salam PPD Kota Kinabalu, Dare to Change. Dan salam Negeri Sabah, Sabah Maju Jaya. Terima kasih, syabas dan tahniah diucapkan pada semua warga gerak kerja SK Kebagu, khususnya Ustaz dan Ustazah di atas kejayaan melaksanakan Kem Bestari Solat SK Kebagu pada tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih juga diucapkan pada semua para ibu bapa, pada semua anak-anak murid yang sudi hadir dalam kita punya Kem Bestari Solat pada hari ini. Hari ini merupakan hari pertama ataupun pelancaran program Kem Bestari Solat kita yang berlangsung bermula hari ini, yang mana tujuan ataupun hala tuju Kem Bestari Solat ini adalah merupakan satu aktiviti yang dilaksanakan pada semua murid-murid SK Kebagu dalam cara menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Oleh itu, aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. Apapun cara pada ketika ini dalam situasi pandemik, keberangkalian kita dalam melaksanakan Kem Bestari Solat ini adalah secara maya ataupun dalam talian dan dilaksanakan di lokasi masing-masing. Iaitulah antara objektif Kem Bestari Solat ini, tak lain dan tak bukan. Yang pertama ialah kita mengharapkan murid dapat mengetahui cara-cara berwuduk dengan betul, dan juga kita hendakkan murid ini berwuduk dengan betul dan sempurna. Selain daripada itu, kita mahu juga murid ini dapat mengetahui cara-cara menunaikan solat dari segi bacaan dan perbuatan. Dan oleh itu, kita mahu juga murid dapat membaca dengan betul dan lancar bacaan ketika dalam solat. Dan akhir sekali, kita harapkan anak-anak murid kita ini dapat menunaikan solat secara individu dan juga berjemaah. Jadi itulah antara objektif program Kem Bestari Solat SK Kebagu pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan terlaksananya program Kem Bestari Solat ini, maka impaknya kepada anak-anak murid kita ini dapat melakukan solat dengan betul dan sempurna dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akhir kata daripada saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Guru Besar SK Kebagu dengan rasa berbesar hati melancarkan program Kem Bestari Solat SK Kebagu 2021 dengan jayanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mazlan bin Osman atas ucapan peresmian itu sebentar tadi.
Baiklah, sekarang kita ke sesi taklimat kem bestari solat. Diminta semua peserta agar dapat bersedia. Kem bestari solat ini mengandungi 4 slot. Slot pertama bertajuk berwuduk yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kasim bin Saleh, jemputan dari Sekolah Kebangsaan Melawar Kota Kinabalu. Slot kedua ialah niat solat yang akan disampaikan oleh Ustazah Harmianti Harimin. Slot ketiga ialah perlakuan solat yang akan disampaikan oleh Ustazah Faridah Haslina binti Laudin. Dan slot terakhir ialah rukun solat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nasir bin Abdullah dan Ustazah Harmianti Harimin. Baiklah, untuk kem bestari solat ini terdapat 3 acara yang akan dipertandingkan. Acara pertama ialah kuis online yang akan bermula pada 2 petang pada hari ini. Pada pukul 2 petang, link akan diberikan dan murid boleh mula menjawab soalan. Pertandingan kedua ialah pertandingan azan bagi murid lelaki tahap 1 dan 2. Dan pertandingan ketiga ialah pertandingan bacaan iqamah untuk pelajar perempuan bagi tahap 1 dan 2. Tempoh penghantaran video bermula dari 23 hingga 29 Oktober dan video tersebut hendaklah dihantar ke link Telegram yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz harapkan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Ingin Ustaz bertanya satu soalan pada hari ini. Adakah murid semua sudah menunaikan ibadah solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita diwajibkan untuk bersolat satu hari 5 kali untuk menandakan bahawa kita ini adalah hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah Taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku dan hidupku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita perlu melaksanakan solat satu hari 5 waktu. Sebelum kita melaksanakan ibadah solat ini, kita perlu mengambil wuduk. Murid tahukah bagaimana cara mengambil wuduk yang sempurna? Jadi pada hari ini, tajuk kita pada hari ini itu ialah Ustaz akan menerangkan bagaimana tata cara wuduk yang sempurna. Tata cara yang pertama, kita mengambil wuduk, kita perlu membasuh kedua-dua tangan kita dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita membasuh itu, kita kasih bersih-bersihkan di celah-celah jari tangan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu selepas kita membasuh tangan, kita mengambil air dan kita berkumur-kumur di dalam mulut kita, berkumur. Kemudian kita buangkan air itu semula sebanyak 3 kali. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang kita makan. Perkara berkumur ini adalah perkara yang sunat. Yang sunat kita lakukan untuk kita mendapat pahala yang banyak. Kemudian perkara yang ketiga iaitu ialah kita memasukkan air ke dalam lubang hidung kita. Ambil air, kita masukkan dalam lubang hidung sebanyak 3 kali. Selepas kita masuk, kita kasih keluar semula air itu untuk membersihkan lubang hidung kita. Ini adalah sunat dilakukan ketika mana kita berwuduk. Dan perkara yang keempat itu ialah kita membasuh muka kita. Membasuh kita ambil air, kita membasuh muka kita sebanyak 3 kali. Sebelum kita membasuh muka kita ini, kita sertai dengan niat. Apakah yang dimaksudkan dengan niat wuduk? Dengan membaca niatnya ialah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ketika mana kita membasuh muka ini, kita perlu ratakan keseluruhan ke muka. Kita ambil air, kita ratakan seluruh muka kita ini sebanyak juga 3 kali. 3 kali. Selepas selesai membasuh muka ini, kita pergi ke rukun yang keempat, tata cara yang kelima. Yang kelima, kita membasuh tangan kita. Kita mulakan dengan tangan kanan. Selesai tangan kanan, kita pergi ke tangan kiri sebanyak 3 kali. Dalam membasuh tangan ini, ia adalah termasuk di dalam perkara rukun yang wajib kita lakukan. Selepas selesai kita membasuh tangan, kita ambil air, kemudian kita menyapu air ke kepala kita. Ambil air, sapu di kepala,
mengenai kepada sebahagian rambut kita sebanyak tiga kali. Ini adalah perkara yang rukun, yang wajib kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, kita ambil air, kemudian kita sapukan di telinga sebanyak 3 kali. Telinga kanan 3 kali, 1, 2 dan 3. Telinga kanan selesai, kemudian kita pergi ke telinga kiri, 1, 2 dan 3. Telinga kiri. Dan perkara dalam menyapukan air ke telinga ini adalah perkara yang sunat untuk dilakukan. Selepas selesai di telinga, kita ambil air, kemudian kita membasuh kaki kita. Kita mulakan dengan kaki kanan sebanyak 3 kali. Kemudian kita pergi ke kaki kiri pun sebanyak 3 kali. Air yang kita gunakan untuk membasuh kaki ini perlu diratakan di celah-celah jari kaki dan juga kuku hingga ke buku lali. Air yang kita cuci ini mesti sampai ke buku lali. Jika ianya tidak sampai, maka menyebabkan wuduk kita ini tidak sah. Maka murid-murid semua perlu memastikan bahawa air itu sampai betul-betul ke buku lali. Dan yang ke-9 iaitu ialah perkaranya ialah tertib. Tertib artinya kita melakukan langkah-langkah mengambil wuduk mengikut urutannya. Maksud mengikut urutannya, daripada awal itu kita mulakan dengan membasuh tangan, berkumur, memasukkan air dalam hidung, kemudian kita membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh telinga, dan akhirnya kita membasuh kaki. Semuanya perlu dilakukan mengikut urutan daripada yang pertama. Contohnya kita lakukan membasuh kaki duluan, kemudian kita basuh muka, kemudian kita basuh tangan. Maka jika ia tidak berurutan, maka wuduk kita adalah tidak sah. Jadi pastikan kita berwuduk ini mengikut tertib yang telah diajarkan dan diwajibkan kepada kita. Selepas selesai kita berwuduk tadi, apa yang kita perlu buat? Itulah seperti biasa. Selepas solat kita akan berdoa. Begitu juga dengan berwuduk. Selepas selesai berwuduk, kita akan dengan membaca doa. Marilah bersama-sama Ustaz kita membaca doa. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selepas selesai kita membaca doa, moga-moga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz rasa setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz terangkan dan jelaskan ini menjadi maklumat dan menjadi ilmu yang baru untuk belajar semua. Moga-moga kita dapat amalkan apa yang dipelajari tadi. Setakat itu saja Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah doakan semoga murid-murid semua dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar di rumah. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan memberikan penerangan berkaitan dengan tajuk niat solat. Sebelum itu, Ustazah akan terangkan dahulu solat fardu dan bilangan rakaat, yang mana solat fardu ada 5 waktu yang wajib kita kerjakan, iaitu yang pertama solat subuh, yang kedua solat zuhur, yang ketiga solat asar, yang keempat solat maghrib, dan yang kelima solat isya. Baik, bilangan rakaat bagi solat subuh ialah 2 rakaat, iaitu solat yang paling pendek bilangan rakaatnya. Dan seterusnya, yang kedua, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, dan solat isya 4 rakaat. Baik, Ustazah yakin dan percaya murid-murid pastinya ada melakukan solat di rumah. Betul ke tidak? Jangan sekali kita tinggalkan solat ya, sebab solat merupakan tiang agama. Dan di akhirat nanti, perkara yang pertama yang akan dinilai ataupun dihisab ialah ibadah solat kita. Jadi, sesibuk mana pun kita, jangan sekali tinggalkan solat. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada niat solat, lafaz niat solat 5 waktu. Okey, yang pertama ialah solat subuh. Solat subuh ini dilakukan pada waktu pagi. Lafaz niat solat subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, yang bererti sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baik, solat yang seterusnya ialah solat zuhur. Solat zuhur ini dilakukan pada waktu tengah hari. Lafaz niat solat zuhur ialah usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya ialah lafaz niat solat asar. Solat asar dilakukan pada waktu petang dan bilangan rakaatnya adalah 4 rakaat. Lafaz niat solat asar ialah usalli fardhal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, yang bererti sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baik, seterusnya ialah solat maghrib. Okey, solat maghrib ini bilangan rakaatnya adalah 3. Lafaz niat solat maghrib ialah usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardul maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya ialah, yang kelima ialah solat isya. Solat isya ini adalah 4 rakaat. Lafaz niat solat isya pula ialah usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baik. Jadi di sini Ustazah tekankan di sini
solat yang wajib kita lakukan adalah 5 waktu sehari. Jadi apa yang Ustazah harapkan, moga anak-anak murid Ustazah dapat melakukan ibadah solat ini sama ada di rumah ataupun di masjid, sama ada secara individu ataupun berjamaah. Dan jangan sekali-kali kita tinggalkan solat. Moga perkongsian yang Ustazah berikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid-murid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz niat solat fardu. Subuh. Usalli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Zuhur. Usalli farda zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Asr. Usalli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Maghrib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Isya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat isya' 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Farida akan meneruskan slot yang ketiga pada hari ini, iaitu slot perlakuan solat. Okey? Baik, terdapat 10 perlakuan solat yang anak murid perlu pelajari. Baik, yang pertama sekali adalah berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca lafaz niat solat. Okey, kita boleh lihat di sini bagaimana kita berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca lafaz niat solat. Untuk lelaki, kita boleh lihat di dalam gambar ini, mata hendaklah melihat pada sejadah, manakala tangan hendaklah dirapatkan ke sisi badan dan kaki untuk lelaki hendaklah dijarakkan. Okey, bagi perempuan, mata sama juga kita melihat pada sejadah, kemudian tangan kita dirapatkan ke sisi badan dan kaki kita untuk perempuan hendaklah dirapatkan. Okey, baik. Okey, takbiratul ihram serta niat solat. Okey, takbiratul ihram kita lihat pada gambar. Gambar ini menunjukkan lelaki paras tangan untuk takbiratul ihram untuk lelaki adalah paras telinga. Okey, bagi perempuan pula adalah paras bahu. Okey, bagi lelaki, okey, bahagian ketek ni boleh diangkat, manakala untuk perempuan bahagian ketek ni hendaklah kita tutup. Sebab itu adalah adab kita di dalam solat. Baik, semasa kita mengangkat takbiratul ihram, kita hendaklah juga melafazkan kalimah Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar. Okey, untuk lelaki Allahu Akbar, untuk perempuan paras bahu Allahu Akbar. Okey, yang bermaksud Allah Maha Besar. Okey, ketika ini juga kita hendaklah melafazkan niat. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita beralih kepada perlakuan yang ketiga, iaitu
Okey, yang ketiga, berdiri rakaat pertama. Kemudian baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, diikuti dengan surah pendek. Okey? Baik, daripada kita takbiratul ihram tadi, kita mengangkat tangan untuk berdiri rakaat pertama. Kita letakkan tangan kita ini macam ni, okey, di atas pusat. Di atas pusat, kita genggam dan ketika ini kita hendaklah membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah, murid-murid? Ya, ini adalah doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik, ini adalah doa iftitah. Okey, kemudian kita baca pula surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Ustazah percaya anak-anak murid Ustazah semuanya telah menghafaz doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Baik, untuk contoh surah pendek, Ustazah memilih surah Al-Kafirun. Okay? Surah Al-Kafirun di mana anda boleh memilih surah-surah yang anda boleh baca. Contohnya surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Okey, kita boleh juga membaca surah seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nas ataupun surah Al-Falaq. Dan macam-macam lagi surah yang kita boleh hafaz dari hari ke hari. Kita beralih pula kepada perlakuan yang keempat, iaitu takbir dan rukuk. Okey. Sekiranya kita hendak melakukan sebarang perlakuan, berpindah daripada satu perlakuan kepada satu perlakuan yang lain, kita kebiasaannya akan melafazkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, daripada kita tadi membaca berdiri takbiratul ihram, kemudian kita berdiri pada rakaat pertama, membaca surah Iftitah, Al-Fatihah, kemudian surah pendek, dan kita ingin bertukar kepada perlakuan yang seterusnya iaitu rukuk. Sebelum rukuk kita kena takbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian kita baru bergerak ke arah perlakuan rukuk. Perlakuan rukuk ini kebiasaannya kita hendaklah melakukan dengan sudut 90 darjah. Okey. Kalau tidak boleh, tidak apa, tapi kita hendaklah memperbaiki sehingga kita boleh bersolat dengan betul. Okey, 90 darjah. Baik, untuk lelaki, okey, kita punya tangan bahagian ketiak ini untuk lelaki boleh dibuka. Tetapi kalau untuk perempuan kita kena tutup. Macam Ustazah cakap sebelum ini, itu adalah adab di dalam solat. Okey, tangan itu kita genggam kita punya kepala lutut tu. Pasti semua orang tahu di mana kepala lutut masing-masing kan? Okey.
Baik, apa bacaan ataupun lafaz yang perlu kita baca ketika rukuk adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat kepujiannya. Okey. Selepas kita rukuk, apa pula kita perlakuan seterusnya? Iaitu iktidal. Iaitu perlakuan yang kelima, iktidal. Apabila kita berdiri daripada rukuk, kita akan bergerak ke perlakuan iktidal. Bagaimana pula kita hendak melakukan iktidal ni? Okey, ketika kita bangkit daripada rukuk itu, okey, daripada rukuk kita ingin iktidal, kita akan lafazkan kalimah Sami Allahu liman hamidah. Okey, Sami Allah, kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Kita akan jawab Rabbana lakal hamd, dan kita berdiri dengan lurus dan tangan masih di sisi. Kita Ustazah ulang. Pergerakan daripada rukuk ke iktidal, apabila kita bangun daripada rukuk itu, kita akan sebut kalimah Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey? Itu kita punya lafaz bacaan. Okey? Kemudian apabila kita hendak turun untuk sujud lepas iktidal, kita akan sujud yang pertama. Ini adalah perlakuan yang keenam. Sujud yang pertama. Okey? Daripada iktidal, kita hendak turun ke sujud, kita akan sebut Allahu Akbar. Kita sujud. Baik. Sewaktu sujud, tangan untuk lelaki kita boleh nampak seperti dalam gambar. Tapi untuk perempuan, ketika kita hendak sujud, pastikan juga bahagian ketiak kita ni tidak terbuka. Maksudnya kita tidak bukalah. Memang adab ketika solat kan, jadi kita tidak boleh bukalah. Sebab perempuan ni penuh dengan sopan santunnya. Jadi kita hendaklah menjaga pergerakan kita dengan baik. Jangan terburu-buru ketika solat, kan? Okey. Kaki pada waktu ini didirikan. Okey, kita boleh lihat dalam gambar bagaimana kaki ini didirikan. Okey, tangan untuk lelaki macam ni, tapi untuk perempuan kita kena kepitkan bahagian ketiak kita ni supaya lebih sopan. Okey. Baik, kita teruskan dengan perlakuan yang ketujuh, iaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Okey. Selepas kita sujud tadi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Okey, kita bangun. Bangun dan duduk. Duduklah, kan? Okey, apa bacaan kita pada waktu ini? Ini adalah salah satu doa yang paling baik, paling makbul, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya ulang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bermaksud, Tuhanku, ampunilah aku, sayangi aku, tutuplah aib-aibku, angkatlah darjatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sihatkan aku, maafkan aku. Okey, ini antara doa yang kita sebenarnya perlu hafal, yang perlu kita doa dengan penuh kekhusyukan. Okey, jangan terburu-buru dalam solat. Baik, bagaimana pula perlakuan ketika ini? Macam biasa, tangan ini kita luruskan. Lurus dan kita letak atas lutut. Lelaki, perempuan sama, tidak ada perbezaan. Okey, baik, kita beralih pula kepada perlakuan yang ke-8,
iaitu sujud yang kedua. Tadi sujud yang pertama, kemudian kita bangun untuk duduk antara dua sujud. Kemudian ini sujud yang kedua. Okey, sujud yang kedua ini sama juga seperti yang pertama. Kita kena baca juga lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha mulia dengan sifat kepujiannya. Okey, baik. Untuk yang ke-8, maafkan Ustazah. Untuk yang ke-9, iaitu membaca tahiyat awal dan akhir. Baik. Untuk bacaan tahiyat awal, kita baca pada rakaat kedua. Manakala bagi tahiyat akhir pula, kita baca pada rakaat terakhir. Untuk bacaan tahiyat awal, kita hanya membaca sehingga kalimah yang berwarna hijau ini sahaja. Akan tetapi pada rakaat yang terakhir, bagi tahiyat akhir, kita kena ulang semula dari awal. Okey? Dari awal sehingga akhir. Okey, baik. Kita lihat dulu macam mana kedudukan kaki ketika tahiyat awal dan akhir. Okey? Tahiyat awal, okey, kita akan duduk seperti ini. Bila kita duduk, kaki sebelah kanan itu kita dirikan. Kemudian kaki yang kedua kita akan masukkan ke bawah kaki yang kanan lah. Kaki kiri akan masuk macam ni. Macam dia akan jadi beginilah bersilang. Okey? Boleh. Kemudian tangan. Tangan kita akan letakkan di atas lutut. Kemudian kita akan keluarkan jari telunjuk dan mata kita melihat sejadah dan tangan kita akan naikkan sedikit. Okey? Kita akan naikkan sedikit. Okey? Baik. Bagaimana kita mau buat ni? Bila kita mau naikkan? Okey. Saya akan ulang. Pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Boleh nampak? Okey, mula-mula kita buat begini, turunkan. Kemudian kita akan naikkan jari telunjuk pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh faham? Okey, kita ulang. Ketika membaca tahiyat awal, kita baca. Tangan kita akan letak macam kita turunkan. Okey, kita akan baca pada tahiyat awal ni. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Okey, kita bersedia untuk angkat jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kita turunkan. Kemudian kita akan bergerak ke rakaat seterusnya. Kita akan sebut Allahu Akbar. Dan kita bermula lagi. Kita baca semula. Surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Okey. Dan apabila kita pada tahiyat akhir pula, di rakaat yang terakhir, kita akan sambung setelah kita baca Ali Sayyidina Muhammad. Kita turunkan semula dan kita sambung bacaan. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. Okey, itu tahiyat akhir. Dan selepas kita membaca tahiyat akhir pada rakaat yang terakhir, okey, kita akan lakukan perlakuan solat yang terakhir yang ke-10, iaitu memberi salam ke kanan dan ke kiri.
Okey. Ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Bila memalingkan muka itu, hendaklah dagu kita ni memang kita nampak bahu sebelah kanan maupun bahu sebelah kiri. Okay, baik. Untuk slot ketiga, itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harapkan semoga slot Ustazah ini memberikan manfaat kepada anak-anak murid semua dan sama-sama kita, Ustazah maupun anak murid, sama-sama dapat memperbaiki kualiti solat kita pada setiap hari. Oleh itu, sehingga berjumpa lagi pada program-program yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, Ustazah akan menerangkan tentang tajuk rukun solat. Apakah itu rukun solat? Rukun solat ialah perkara yang wajib dilakukan ketika kita melaksanakan solat. Berapa rukun solat? Rukun solat ada 13 perkara yang wajib dilakukan. Sekiranya tertinggal salah satu daripada rukun solat, maka solat kita tidak akan sah. Baik, mari kita sama-sama lihat 13 perkara rukun solat tersebut. Baik, 13 rukun solat terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rukun qauli, rukun qalbi dan rukun fi'li. Baik, rukun qauli ialah melibatkan sebutan. Dilakukan secara lisan dan wajib didengar oleh telinga sendiri. Apakah perkara rukun qauli tersebut? Okey, yang pertama ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah lafaz Allahu Akbar. Seterusnya, rukun qauli yang kedua ialah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun qauli, iaitu sebutan. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Membaca surah Al-Fatihah ini hendaklah dibaca dengan perlahan sehingga didengari oleh telinga kita sendiri. Baik, yang ketiga ialah rukun qauli yang ketiga ialah membaca tahiyat akhir. Okey. Membaca tahiyat akhir merupakan rukun dalam solat. Baik, mari kita sama-sama baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik, ini adalah rukun qauli yang ketiga. Rukun qauli yang keempat ialah selawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir ada dibaca salawat, iaitu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini merupakan rukun yang mesti dibaca waktu solat. Seterusnya, yang kelima ialah salam yang pertama. Salam yang pertama ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun qauli, iaitu rukun sebutan yang 5 perkara tadi, mestilah dibaca dengan perlahan dan didengari oleh telinga. Sekiranya dibaca di dalam hati, maka solat kita tidak akan sah. Baik, seterusnya ialah rukun qalbi. Rukun qalbi ialah dibaca dalam hati ataupun dilafazkan di dalam hati. Rukun qalbi iaitu niat dilafazkan dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram. Rukun qalbi ialah salah satu rukun qalbi ialah tertib. Tertib ialah mengikut susunan, bermula daripada awal iaitu takbiratul ihram sehinggalah diakhiri dengan salam, mestilah mengikut tertib solat yang telah ditentukan. Baik, seterusnya yang ketiga ialah rukun fa'li. Rukun fa'li ialah perbuatan. Okey, rukun fa'li yang pertama ialah qiyam. Qiyam ialah berdiri dengan tegak. Seperti yang kita lihat dalam gambar, semasa kita melaksanakan solat, mestilah berdiri dengan tegak dan menghadap ke arah kiblat. Seterusnya, rukun fa'li, perbuatan yang seterusnya ialah rukuk. Rukuk adalah seperti yang kamu lihat dalam gambar, dalam keadaan 90 darjah. Dan seterusnya ialah i'tidal. Selepas rukuk ialah i'tidal dan seterusnya ialah sujud. Sujud seperti yang kita lihat dalam gambar. Seterusnya ialah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud merupakan rukun fa'li yang mesti dilakukan sewaktu kita melaksanakan solat. Baik, seterusnya ialah duduk membaca tahiyat akhir. Baik, cuba kita perhatikan gambar. Beginilah cara duduk tahiyat akhir yang betul. Jadi, saya harapkan murid-murid dapat mengikuti setiap tertib dalam melaksanakan solat. Dan Ustazah harapkan murid-murid dapat mengikuti setiap rukun solat yang telah ditetapkan. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, kita sudah pun berada di penghujung majlis. Saya mewakili Ahli Jawatan Kuasa Kerja Kem Bestari Solat Peringkat Sekolah Kebangsaan Kebagu bagi tahun 2021 ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau secara tidak langsung dalam menjayakan Kem Bestari Solat Peringkat Sekolah Kebangsaan Kebagu bagi tahun 2021. Kepada para peserta, murid-murid yang dikasihi sekalian, jadikanlah ilmu yang dipelajari pada hari ini sebagai titik permulaan kamu mencintai solat. Moga usaha kita pada hari ini mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.